Nama saya Siti Nurhalila binti Slamet daripada kelas BA 2504C. Nama saya Nur Farah Aina binti Rohazal dari kelas BA 2504C. Pada hari ini, kami akan membentangkan mengenai sejarah dua tarian tradisional berbeza, iaitu tarian Ulik Mayang dan juga tarian Barongan. Objektif kajian untuk mengetahui tentang sejarah budaya tarian Ulik Mayang yang terdapat di negeri Terengganu dan tarian Barongan yang terkenal dalam kalangan penduduk Jawa di Johor. Untuk mengkaji tentang perkaitan kedua-dua budaya ini dengan kepercayaan mistik. Yang terakhir, untuk menyelidik tentang perubahan yang dilakukan dalam budaya masyarakat selepas kedatangan Islam. Sejarah Ulik Mayang. Ulik Mayang ialah tarian tradisional Melayu yang berasal dari negeri Terengganu, Malaysia. Pada zaman dahulu, terdapat seorang nelayan telah pergi ke laut. Semasa di tengah laut, tiba-tiba datang ribut yang sangat dahsyat menyebabkan nelayan tersebut tercampak ke laut. Dan maka rakan kepada nelayan tersebut memanggil Bomoh untuk merawatnya. Dipercayai rohnya terperangkap di alam Puteri Bunian. Semasa dalam mengembalikan semula roh nelayan yang terperangkap, Bomoh tersebut dikatakan mengalami pertarungan yang sangat sengit dengan Puteri Bunian. Seorang demi seorang adik-beradik Puteri Bunian datang, sehinggalah yang keenam. Akhirnya, pertarungan antara Bomoh dan Puteri Bunian itu berakhir setelah datang puteri yang ketujuh, iaitu kakak sulung kepada Puteri Bunian tersebut. Maka keluarlah dialog yang dimuatkan dalam lirik lagu Ulik Mayang, berbunyi, "Aku tahu asal usulmu, biarkan yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat." Tarian ini dipersembahkan bersama sebuah lagu unik, dinyanyikan dengan iringan orkestra Melayu yang terdiri dari rebana, gong dan gamelan. Sejarah tarian Barongan. Tarian ini berasal dari negara Indonesia. Kemudian, budaya ini diperkenalkan oleh masyarakat Melayu Jawa dari daerah Ponorogo dan Jawa Timur yang telah menetap di beberapa daerah di negeri Johor sejak zaman turun-temurun. Kononnya, seekor harimau telah terlihat seekor burung merak yang sedang mengembangkan ekornya, dan apabila burung merak tersebut terpandang harimau, merak pun melompat ke atas kepala harimau dan keduanya terus menari. Pada masa yang sama, seorang juru iring bernama Garung yang mengiringi puteri raja sedang menunggang kuda lalu di kawasan tersebut. Melihatkan kedua haiwan itu menari, Garung lalu turun dari kudanya dan menari bersama-sama haiwan tadi. Seni warisan yang dibawa oleh masyarakat etnik Jawa ini masih dipersembahkan di beberapa daerah di Johor, antaranya di daerah Batu Pahat, Muar dan Pontian. Antara alat-alat muzik tradisional yang digunakan bagi mengiringi tarian Barongan ialah gong, gendang dan angklung. Perkaitan budaya dengan kepercayaan mistik. Sejarah Ulik Mayang yang melibatkan permujaan masyarakat Terengganu membuktikan bahawa mereka mempunyai kepercayaan mistik. Ritual ini selalunya dilakukan di kawasan tepi pantai yang digunakan sebagai kaedah untuk merawat penyakit seseorang. Biasanya penyakit-penyakit misteri seperti kerasukan, tidak sedarkan diri dan lain-lain. Ada yang berpendapat bahawa lagu Ulik Mayang ini sebenarnya sudah diubah kerana lirik lagu yang asal ataupun original adalah lebih dikaitkan dengan mistik. Lirik lagu yang asal menceritakan kisah sebenarnya berlaku mengenai ketujuh puteri tersebut. Hal ini membuktikan bahawa terdapat unsur-unsur mistik dalam tarian dan kisah Ulik Mayang bagi masyarakat Terengganu. Bagi tarian Barongan juga mempunyai perkaitan mistik mereka sendiri. Menurut kepercayaan dan kefahaman, setiap kampung dipercayai mempunyai penunggu dan mereka wajar meminta kebenaran darinya sebelum persembahan Barongan dimulakan. Kebiasaannya, mereka akan menyiapkan sajian yang diibaratkan seperti makanan untuk memanggil semangat harimau. Semuanya akan diletakkan di dalam sebuah dulang.
Selepas itu, bacaan akan dimulakan untuk memanggil semangat harimau yang dinamakan John Longko. Tujuan semangat ini diseru adalah supaya pertunjukan lebih hidup apabila barongan dirasuk oleh semangat harimau. Pada kebiasaannya, penari yang diresapi semangat harimau akan menjadi seperti harimau. Gaya, gerak-geri dan wataknya nampak seakan-akan seperti harimau. Peralatan muzik barongan juga dikatakan tidak boleh disimpan sembarangan kerana ada kalanya ia akan berbunyi sendiri, terutamanya jika ditinggalkan di tempat baru. Selepas kedatangan Islam, tarian dan lagu ulik wayang ini dijadikan sebagai persembahan budaya ketika majlis-majlis tertentu sebagai hiburan dan persembahan semata-mata tanpa mengaitkan dengan apa-apa unsur syirik dan bertentangan dengan Islam. Pada zaman kini, banyak kebudayaan tradisional yang telah diubah sedikit agar seiring dengan syariat Islam. Semenjak kedatangan Islam, ritual sajan dalam persembahan barongan di Batu Pahat telah digantikan dengan bacaan selawat. Segala ritual-ritual yang mengaitkan dengan unsur mistik dan bertentangan dengan Islam telah digantikan dengan budaya yang lebih mesra Islam. Apa yang dapat kami simpulkan daripada kajian kami ini adalah walaupun kedua-dua tarian ini pada asalnya pernah bersangkut paut dengan unsur-unsur mistik, tetapi setelah kedatangan Islam, banyak unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam telah diubah. Ini menunjukkan bahawa orang tua-tua kita pada zaman dahulu amat menitik beratkan mengenai warisan budaya yang akan mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Dan disebabkan itulah munculnya kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat.